KPM. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi bersama saya di pagi Jumaat yang indah ni. Dalam episod Menu Muda. Saya perkenalkan diri saya dahulu. Saya Syaza, nutritionist pakar pemakanan anda. Hari ni kita nak berkongsi dua jenis menu muda. Lagi-lagi kan ada yang dah tanya saya, dah start tanya saya dah. Puan, ada tak cadangan yang sesuai untuk jadikan sahur? Memandangkan kita pun dah nak dekat kan dengan bulan Ramadan. Jadi masing-masing nak bertanyakan saya tentang idea-idea menu yang berkhasiat tapi mudah, lagi-lagi pada waktu sahur kan kita tengah tak cukup masa nak sediakan kan, and then pula dengan anak-anak lagi dah pening dah nak masak apa. Selalunya kita sediakan pilihan yang kurang nutrisi, yang kurang berkhasiat. Sebab biasalah kita kalau waktu berbuka mesti nak kuih muih kan. Tetapi selalunya kuih yang kita beli di luar ni kalori dia agak lebih tinggi daripada biasa. Sebab itulah kadang-kadang kita fikir, rasanya macam tak makan banyak pun. Tapi kita tak perasan benda yang kecil-kecil ni lah yang memberikan kalori yang berlebihan. Sebab itulah hari ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat kuih yang lebih sihat tapi sedap dan seimbang pada waktu yang sama. Itu menu mudah pertama kita, popia sayuran air fryer. Bila dengan air fryer tahulah memang sangat jimat kalori. Sebab saya tahu ramai pecinta popia tapi nakkan popia yang rangup. Tapi selalu macam mana nak bagi rangup ni tanpa lebih kalori? Ada dia punya solusi. Okey, yang kedua, kita akan sediakan smoothie soya buah-buahan. Smoothie soya, ialah biasanya kita dengar smoothie susu biasa je kan. Tapi hari ni saya akan kongsikan macam mana nak buat smoothie soya yang penuh dengan nutrisi, sangat seimbang. Ada protein, ada karbo, ada serat, ada lemak. Cukup untuk kita jadikan sebagai menu sahur kita. Jadi macam mana kita nak sediakan ni kita punya kuih yang berkhasiat ni dengan kita punya smoothie soya ni. Jadi jangan pergi mana-mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, bersama saya semula Syaza, nutritionist pakar pemakanan anda. Hari ni tadi kan saya cerita dah kan, sekarang ni kan kita dah nak masuk kata bulan puasa, bulan Ramadan kan. Jadi masing-masing dah mulalah ada orang kata aura untuk pergi ke bazar Ramadan kan, nak beli kuih muih untuk berbuka. Tapi malangnya selalunya yang kuih muih dijual di bazar Ramadan ni sangat tinggi dengan kalori. Sebab itulah menu pertama yang kita nak cuba buat pada hari ini ialah popia sayuran air fryer. Sebab kita nak orang kata bukan saja menggunakan kalori dalam masa yang sama untuk mendapatkan semua nutrisi-nutrisi yang penting daripada sayuran kita. Okey. So, apa bahan-bahan yang kita perlukan? Pertama sekali kita perlulah sayur-sayuran kita kan. Iaitu kita gunakan carrot ataupun lobak merah. Okey. Apa manfaat lobak merah? Ingat tak saya pernah cerita dalam episod-episod lepas, bila kita tengok warna oranye, warna kuning ni, kita dah sepatutnya dalam kepala dah okey, ini adalah tinggi dengan kandungan beta carotene. Dah nama pun beta carotene. So dia ada carrot kan. Maksudnya dia tinggi dengan kandungan vitamin A. Okay, vitamin A ni sangat baik ya untuk mata. Kalau carrot ni orang kata setengah cawan carrot pun dah boleh memberikan kita dalam lebih kurang 70% vitamin A keperluan harian. Banyak tu kan, hanya makan carrot saja kita dapat memenuhi keperluan harian vitamin A kita. Belum termasuk lagi dengan sayur lain lagi, dengan kita punya protein lagi pun ada juga vitamin A. Memang dah sah-sah, cukup dah 100%. Sebab itulah tak perlulah kita nak menambah-nambah lagi dengan orang kata makanan tambahan yang lain. Cukuplah daripada diet kita sendiri. Hari ni saya nak tunjukkan lebih kurang untuk 2 orang makan lah. Okey, jadi perlukan dalam
satu cawan. Okey. Sayuran kedua kita gunakan kobis. Mungkin ramai yang tak tahu, kobis ni sebenarnya antara salah satu jenis sayuran cruciferous. Ingat tak cruciferous apa? Saya pernah ceritakan sebelum ni. Okey, cruciferous ni merupakan sayuran yang sangat tinggi dengan antioksidan yang mampu melawan karsinogen, iaitu toksin yang bahaya untuk badan kita. Selain pada kobis, kita ada brokoli, kita ada kobis bunga, pakcoy. Inilah antara jenis sayuran cruciferous. Okey, kobis juga mengandungi vitamin K yang bagus untuk peredaran darah kita. Selain itu, dia pun mempunyai plant sterol, iaitu sterol tubuhan yang sangat bagus untuk kurangkan masalah kolesterol. Lagi-lagi kolesterol jahat kita. And then bila kita cakap pasal sayuran ni, lagi-lagi sayuran hijau sudah tentu merupakan antara sumber serat yang bagus untuk sistem penghadaman kita. Lagi-lagi kalau ada yang masalah nak membuang air besar ke kan hari-hari, pastikanlah ada sumber serat harian yang mencukupi. Okey? Alright. So, itu sayur-sayuran kita. Yang kedua, mestilah kena ada sumber protein. Kita gunakan telur. Okey, kita gunakan 2 biji telur. Okey, apa manfaat telur? Telur ni bukan saja merupakan sumber protein yang baik. 1 biji telur pun dah bagi kita 7 gram protein. Memang orang kata sumber protein yang berkualiti lah, termasuklah telur kuning tu sendiri. Dan walaupun telur putih merupakan kiranya mengandungi protein yang lebih tinggi daripada telur kuning, tapi telur kuning ni lebih berkhasiat, full of nutrient. Lagi di warna kuning tu menandakan dia tinggi dengan lutein dan zeaxanthin. Apa benda tu? Sejenis antioksidan yang bagus untuk mata kita. Tadi kita ada carrot, gabung pula dengan lutein zeaxanthin. Memang perfect combination, orang kata gitu kan. Okey. So, dah ada protein. Apa lagi? Kita kena dah ada kita punya kulit popia kan. Kalau tidak, tak jadilah popianya. Okey. So, popia. Okey, mungkin yang tak tahu, popia ni adalah sejenis karbohidrat. Kulit popia ni bersamaan lebih kurang dalam 70 kalori. Tak banyak pun. Nak berbanding lebih kurang macam 2 keping ni, dia punya kalori macam 1 keping roti biasa. So, yang ni kita gunakan untuk hidangan 4 orang, bolehlah kita gunakan dalam 4 keping. Okey? Alright. So, yang seterusnya kita akan gunakan tomato puree sebagai bahan perasa kita. Sebaiknya kalau boleh kita buat sendirilah tomato puree ni kan, daripada kita beli siap. Kalau beli siap pun kita bandingkan yang mana yang paling rendah sodium dia. Jadi pastikan cek label makanan dan bandingkan. Sodium yang paling rendah lah itu yang terbaik. Okey, apa manfaat tomato ni? Tomato ni saya boleh katakan setiap episod saya gunakan tomato ni. Sebab dia bukan saja memberikan rasa umami semula jadi, tapi tomato ni juga antara sayuran yang tinggi dengan lycopene, yang sangat bagus untuk kita punya kulit, untuk kesihatan mental kita kan. Lepas tu dia juga merupakan antara sayuran yang bila kita masak lagi tinggi nutrien dia. Dia berbeza dengan sayur lain. Setiap masakan kita tak komplit lah kalau tak ada bawang. Hari ni saya gunakan bawang Holland kerana dia memberikan rasa manis lebih sikit lah. Dan seterusnya, kita perlukan juga bahan perasa seperti minyak untuk menumis. Lepas tu saya gunakan lada sulah. Seterusnya kita mestilah kena ada garam. Takkanlah tak ada garam kan, tawar je pula kan. So kenalah ada garam. Dan secubit pun dah cukup. Tak perlu nak banyak-banyak. Okey. Untuk bahan-bahan ni kita perlu
tumis terlebih dahulu. Kita tumis, gunakanlah minyak kita. Tak kisah minyak apa pun. Minyak zaitun pun boleh, minyak sawit pun boleh. Tapi kita galakkan tumis tu dalam 1-2 sudu sahaja. Okey. 1 sudu makan minyak, dia punya kalori dah lebih daripada 1 sendok nasi. Bayangkan 1 sudu je tu dah lebih kurang 1,5 sendok nasi dah dia punya kalori. Itu yang kita tak perasan kebiasaannya. Okey. Alright, so kita tumis dulu kita punya bahan-bahan, iaitu kita tumis bawang kita. Okey, lepas tu kita masukkan pula carrot, kita punya kubis, kita punya tomato puree dan juga garam dan juga lada sulah secukupnya. Okey, yang telur saya selalunya asingkan. Kalau nak campur pun boleh pun, tak ada masalah. Tapi saya asingkan kali ni dia jadi macam telur hancur untuk jadikan inti popia kita. Alright, dah lepas dah kita tumis-tumis, jadilah begini. Penuh dengan warna-warni gitu. Ada oranye, ada hijau, ada kuning, ada. Itu yang kita nak. Sebab apa? Setiap warna mempunyai nutrisi yang berbeza, mempunyai fitonutrien yang berbeza. Lagi berwarna-warni, lagi bagus. Tapi bukan warna-warni dengan orang kata dengan sos lah. Okey, warna-warni tu dengan kita punya bahan-bahan semula jadi. Okey, jadi kita masukkan sedikit kita punya sumber protein, kita punya sayuran. Dan nama popia sayur kan, lebih sayur lah. Ni boleh salah satu ialah macam kita nak menggalakkan anak-anak kita makan kan, kita boleh ajak dia. Kita boleh ajak dia untuk tolong cedok masuk ni, nanti main gulung-gulung. Mesti anak-anak suka. Lagi dia excited nak makan sekali tau, sebab dia rasa macam dia yang masak. Okey, lepas tu kita gulung macam biasa. Okey. Okey, sudah siap dah kita gulung untuk orang kata 2 hidangan bersamaan dengan 4 ketul popia. Tapi biasanya lah saya habiskan saja inti yang kita dah masak tadi. Yang macam saya kata, popia ni agak rendah dengan kalori. Lagi-lagi kalau tak gorengkan popia ni, hanya guna air fryer. Okey, kalau rasa macam tak nak macam kering sangat kan, nak juga ada orang kata juicy macam tu, bolehlah sapu sikit minyak ke atas popia kita dan masukkan dalam air fryer pun tak ada masalah. Sebab sikit je lah minyak yang kita gunakan berbanding daripada kita orang menggoreng deep fried. Itu lagi bertambah-tambah lah kalori dia. Itulah menjadikan popia ni asalnya orang kata pilihan yang sihat jadi tak sihat. Sebab tu kadang-kadang kita ambil je popia basah kan, sebab nak menjaga kalori. Tapi sebenarnya boleh je kita nak enjoy kita punya popia goreng ni. Cuma kena tukar sikit cara penyediaan tu. Okey, so kita masukkan dalam air fryer kita. 1, 2, 3, 4. Okey, kalau dari segi suhu dalam 180, 190 pun dah okey. Saya buat 190 dalam masa 5 minit. Okey, siaplah sudah kita punya popia sayur air fryer. Bau dia memang mengancam, crunchy lagi tu. Orang kata, air fryer boleh rangup ke? Boleh, memang rasa dia sebiji. Sebab katakan, lagi-lagi kalau tadi puan-puan semua sapu minyak tu kan, lagi memang rasa macam bergoreng pun. Tapi kalori dia kurang banyak berbanding dengan yang bergoreng. Kita macam ni, untuk seorang makan sesuai untuk minum petang, boleh ambil dalam 2 hingga 3 ketul popia. Ataupun nak jadikan pilihan kuih kita sewaktu berbuka. Jadi siaplah sudah kita punya menu mudah yang pertama, popia sayuran air fry. Lepas ni kita nak buat apa pula? Menu mudah kita yang seterusnya ni. Sebab tu jangan pergi mana-mana, kita kembali selepas ini.
TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Syaza Nutritionist dalam episod menu mudah. Tadi kita dah tunjukkan menu mudah pertama kita iaitu popiah sayur air fry. So sekarang ni saya nak tunjukkan pula menu yang kedua yang sangat mudah untuk kita sediakan. Nak jadikan menu petang boleh, nak jadikan supper boleh. Lagi-lagi kan kita dah nak dekat bulan puasa ni, tak sempat lah nak buat sahur. Kita boleh gunakan menu ni sebagai pengganti sahur kita. Kerana walaupun dia simple, walaupun dia sangat mudah dan tak banyak bahan, tapi cukup lengkap dengan nutrisi. Ada lemak, ada karbohidrat, ada protein. Semuanya cukup lengkap. Apa dia? Kita nak buat smoothie soya buah-buahan. Soya? Ya, selalunya kita dengar smoothie je mesti susu kan. Susu lembu ke, susu kambing ke. Tapi hari ni saya nak gunakan susu soya. Mungkin anak-anak ada alahan dengan susu lembu kan. Lagi-lagi yang masalah lactose intolerance yang tak boleh menghadam gula susu tersebut. Jadi sangat sesuai gantikan susu lembu biasa dengan susu soya kerana dia juga penuh dengan nutrisi. Susu soya ni mengandungi phytoestrogen yang sangat baik untuk mengawal kolesterol dalam badan dan juga untuk wanita tu sendiri. Lagi-lagi kalau mak-mak ke kan yang nak orang kata kulit cantik dan sebagainya, pastikan mengambil soya ni juga. Mungkin ada yang di antara macam takut, pernah dengar soya ni tak bagus untuk hormon dan sebagainya. Okey, tapi ikutkan kajian, sangat lemah bukti yang kita temukan bahawa soya ni boleh mengganggu hormon. Mungkin dari segi pemilihan soya tu sendiri, kita sebaiknya pilih yang non-GMO ataupun yang tidak dimodifikasikan secara genetik. Okey, susu soya yang saya pilih ni pun, adalah sejenis unsweetened. Kiranya dia tak ada tambahan gula. Itu yang kita mahukan, sebab selalunya memang kita galakkan buat susu soya sendiri. Tapi kalau kita memang tak sempat kan, kita nak cepat, beli yang dia tulis tiada gula tambahan. Itu lebih baik sebab nanti kita akan dapat juga rasa manis tu gula buah daripada buah-buahan yang kita ambil nanti. Itu fruktosa. Apa lagi bahan yang kita perlukan? Saya hari ni memilih 3 jenis buah-buahan. Apa dia? Saya gunakan sebiji apple, sebiji kiwi, sebiji pisang. Mungkin ada yang kata, boleh ambil banyak-banyak. Okey, yang ini saya sediakan untuk 3 hidangan. Jadi sesuai kita pilih 3 biji buah. Contoh, kalaulah kita nak buat untuk 2 orang saja, kita nak buat seorang saja, sama ada kita ambil sikit-sikit ataupun kita pilih 1 jenis buah sahaja. Faham ya? Pisang ni antara buah-buahan yang tinggi dengan kandungan potasium. Kandungan potasium ni memang bagus, lagi-lagi kalau ada yang ibu bapa ada masalah tekanan darah tinggi. Sebab dia potasium ni dia boleh membantu mengawal sodium, pengambilan sodium yang berlebihan dalam badan kita. Selain daripada tu, dia merupakan antara sumber prebiotik yang baik. Apa benda pula prebiotik tu? Okey, kita selalu dengar probiotik kan? Probiotik adalah sejenis bakteria baik untuk sistem penghadaman. Tapi kalau prebiotik adalah makanan kepada sumber bakteria baik tu tadi. Sebab itulah ada yang kata kat saya, memang lepas saya makan pisang, terus lawas pembuangan saya. Perasan tak? Sebab kan dia mengandungi kandungan prebiotik yang agak tinggi. Pisang tadi, kalau untuk yang biasa bersenam, boleh amalkan pisang selepas bersenam. Sebab apa? Dia juga boleh membantu merelakskan muscle kita selepas bersenam. Sebelum bersenam pun sebenarnya memberikan kita tenaga tau. Okey, seterusnya saya menggunakan kiwi.
Saya rasa ramai juga yang suka kiwi ni. Tapi apa tu, mungkin jarang-jarang beli kan. Kiwi sebenarnya antara buah yang tinggi dengan kandungan vitamin C. Dan menariknya, ada satu kajian membuktikan bahawa ada perbezaan mereka yang mengalami asma, ada masalah asma. Jika mereka mengambil kiwi ni dengan kerap, dapat membantu mengurangkan, kita panggil asma attack. So bila kita dengan vitamin C ni pun, kita tahu sangatlah dia membantu untuk tingkatkan juga kita punya imunisasi badan kan. Jadi kita punya antibody lagi kuat. Lepas tu bagus juga vitamin C ni untuk kulit, untuk penghasilan collagen. Yang terakhir saya gunakan apple. Apple ni boleh katakan antara buah yang paling mudah untuk kita sediakan sebab dia boleh ambil on the go. Contohnya kan, antara pisang, apple yang kita tak perlu nak, orang kata boleh makan macam tu saja. Tak payahlah nak potong-potong kan. Sebab ini yang dia boleh kiranya paling senang lah untuk kita grab and go saja buah-buahan ni. So apple ni pun dia bukan sajalah yang mudah untuk kita sediakan, tapi dia juga boleh membantu dari segi penurunan berat badan. Sebab apa? Sebab dia antara buah-buahan yang boleh katakan tinggi juga dengan kandungan serat, boleh membantu kita kenyang dengan lebih lama. Cukup dah kita punya bahan-bahan, termasuklah ais lah. Kalau rasa macam biasanya dah smoothie kan, mestilah sedap, minum sejuk-sejuk. So boleh juga letak ais bergantung kepada cita rasa masing-masing. Okey, jadi mula-mula kita masukkan dulu buah-buahan kita tadi. Ini kan tak semestinya saya kena ikut juga ke kan buah-buah ni. Tak semestinya, boleh je ikut masing-masing punya apa tu pilihan lah cita rasa kan. Kadang-kadang nak buat untuk sahur rasa macam nak makan kurma kan, sebab kurma kan, buah kurma boleh memberikan tenaga, kandungan tenaga yang tinggi. Kita masukkan sedikit ais. Ikutlah bergantung kepada masing-masing punya nak sejuk tahap mana kan. Terakhir sekali kita letakkan kita punya susu soya. Sekarang ni dah banyak dah jenama yang keluarkan susu soya tanpa gula. Kita onkan. Jadi siaplah sudah kedua-dua menu mudah kita pada hari ini, iaitu yang pertama popiah sayuran air fryer. Yang kedua kita punya smoothie soya buah-buahan. Kedua-dua ni sesuai sangat untuk kita hidangkan sebagai minum pagi ataupun minum petang. Jadi saya harap jangan lupa cubalah menu mudah yang kita cuba kongsikan pada hari ini, dan jangan lupa tag saya di Facebook dan Instagram Syaza Nutritionist supaya lagi ramai lagi ibu bapa di luar sana memperolehi manfaat daripada perkongsian ni. Okey, jumpa lagi pada minggu hadapan dengan menu mudah yang berbeza yang pastinya seimbang dan penuh dengan nutrisi. Okey, bye semua. Assalamualaikum.